Okey, Assalamualaikum semua murid-murid. Okey, jadi hari ni awak akan belajar tentang klasifikasi akaun dan persamaan akaun, di mana cikgu akan fokuskan terhadap persamaan perakaunan. Okey, jadi sebelum ini awak telah belajar apakah komponen dalam setiap penyata pendapatan dan juga penyata kedudukan kewangan, kan? Okey, jadi hari ini awak akan tahu bagaimana urus niaga itu akan direkodkan, apakah item yang bertambah dan juga berkurang. Okey, jadi kita akan rekodkan benda ni dalam persamaan perakaunan. Jadi mari kita lihat apakah standard pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menghitung nilai aset, liability atau equity pemilik tanpa hasil dan belanja menggunakan rumus persamaan perakaunan. Yang kedua, menunjukkan kesan setiap urus niaga terhadap persamaan perakaunan tanpa hasil dan belanja. Yang ketiga, menghitung nilai aset, liability dan equity pemilik yang melibatkan hasil dan belanja menggunakan rumus persamaan perakaunan. Yang keempat, menunjukkan kesan setiap urus niaga terhadap persamaan perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja. Dan yang terakhir, menunjukkan kesan ambilan barang niaga dan ambilan aset oleh pemilik terhadap persamaan perakaunan. Okey, baiklah. Untuk rumus persamaan perakaunan, murid-murid kena ingat rumus ni adalah aset sama dengan liability tambahkan dengan equity pemilik. Okey. Jadi bagaimanakah kesannya terhadap urus niaga? Okey, yang pertama kita tengok urus niaga untuk beli barang niaga RM500 dengan tunai. Okey. Jadi apabila membeli barang niaga, inventory ataupun dengan kata lain stok perniagaan akan bertambah. Dan yang akan berkurang adalah tunai. Okey, kenapa tunai berkurang adalah sebab kita telah membayar duit dan jadi duit kita akan berkurang lah. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat situ, okey, untuk inventory dan juga tunai, kedua-duanya adalah di bawah aset. Okey, inventory dan tunai adalah di bawah aset. Jadi inventory bertambah sebanyak 500, tunai berkurang 500. Jadi tambah 500 tolak 500 akan menjadikannya kosong lah. Okey, jadi kosong di sebelah aset dan juga di sebelah liability dan equity pemilik adalah kosong juga. Maknanya dia seimbang lah, kosong dan kosong. Okey. Baik, yang seterusnya menunjukkan kesan setiap urus niaga terhadap perakaunan, persamaan perakaunan tanpa hasil dan belanja. Okey, jadi untuk yang contoh seterusnya, beli barang niaga RM2,400 secara kredit. Okey, jadi membeli barang niaga, inventory bertambah, okey, dan juga akaun belum bayar bertambah. Kenapa akaun belum bayar bertambah? Okey, kerana awak telah membeli barang secara kredit ataupun secara hutang. Jadi hutang awak bertambah, kita akan tambah ke dalam akaun belum bayar. Alright? Jadi kalau awak tengok dekat situ, okey, untuk inventory dia adalah di bawah kategori aset. Okey, aset awak bertambah sebanyak 2,400 dan akaun belum bayar, okey, dia di bawah kategori liability. Okey, di bawah liability di mana juga bertambah. Okey. Jadi kalau awak tengok comparison dengan yang sebelum ni, cikgu cakap tambah dengan tolak di bahagian aset, kosong, kan? Okey, kalau untuk yang ni, apabila di sebelah pink ni, okey, iaitu aset, dia bertambah. Yang di sebelah biru dan kelabu ni pun perlu bertambah dengan amount yang sama. Baru awak punya kanan dan kiri balance. Kita panggil debit dan kredit. Okay? Jadi di sebelah kanan kita panggil dia sebagai kredit. Dan juga asset di sebelah kiri kita panggil dia debit. Okay? Debit dan kredit. Right? Jadi di sebelah debit iaitu aset, okay, awak bertambah, dan juga di sebelah kredit iaitu liability juga bertambah. Jadi debit dan dua-dua bertambah akan seimbang akaun awak. Okay. Right, jadi yang seterusnya kita lihat menghitung nilai aset yang melibatkan hasil dan belanja. Okay. Jadi rumus yang sama. Alright, tapi apabila awak dah melibatkan hasil dan belanja, kita akan pecahkan equity pemilik tersebut kepada modal dan juga untung bersih. Okey. Jadi dalam untung bersih ni dia ada belanja jugalah. Belanja dan juga hasil. Okey. Alright. Untung bersih, cara untuk mendapatkan untung bersih adalah hasil
tolakkan dengan belanja. Okey, kalau awak tengok kat situ, daripada ekuiti pemilik yang besar tu, kita boleh pecahkan ni kepada modal tambah untung bersih. Okey, ataupun kalau rugi bersih kita tolakkan. Dan daripada modal dan untung bersih tu kita boleh kecilkan lagi, iaitu untung bersih tersebut kita boleh dapat daripada hasil tolakkan dengan belanja. Okey, jadi kita tengok contoh urus niaga seterusnya. Okey, membayar gaji pekerja RM900 dengan cek. Okey, jadi dibayar gaji pekerja dengan cek. Cek maksudnya bank awak lah. Bank awak berkurang 900 dan juga awak bayar gaji pekerja, belanja awak akan mengurangkan ekuiti pemilik awak. Okey, jadi berkurang juga. Dua-dua akan berkurang. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, bank dikategorikan sebagai di bawah aset, iaitu bank awak berkurang sebanyak 900 dan awak membayar gaji pekerja 900. Ya, bayar gaji pekerja, gaji tersebut kita akan kategorikan dia sebagai belanja. Okey, dia di bawah belanja. Jadi belanja ini akan mengurangkan ekuiti pemilik. Okey, sebaliknya kalau hasil akan menambahkan ekuiti pemilik. Okey, sebab cikgu dah cakap tadi, hasil dan belanja adalah di bawah ekuiti pemilik. Alright. Okey, bagaimana pula tentang ambilan barang niaga ataupun ambilan aset? Okey, sebagai contoh cikgu bagi ambilan aset lah. Apa maksud ambilan ni? Ambilan ini adalah apabila awak mengambil hak milik perniagaan untuk tujuan peribadi, untuk kegunaan peribadi. Okey, jadi kalau sebagai contoh cikgu tunjukkan urus niaga dekat situ, awak ambil tunai RM200 untuk kegunaan peribadi awak. Awak ambil duit perniagaan untuk kegunaan peribadi. Jadi kesannya kepada perniagaan awak, yang pertama tunai awak berkurang lah. Of course, okay, dah ambil duit awak berkurang. Dan juga yang kedua adalah kesannya modal awak juga berkurang. Okay, sebab apa modal berkurang? Sebab ia adalah ambilan. Okay, ambilan, apabila ambilan dia akan mengurangkan modal awak, modal dalam perniagaan lah. Okay, jadi kalau awak tengok tunai ini dia punya dia di bawah kategori aset. Okey, di bawah kategori aset iaitu berkurang, dan juga modal di bawah kategori ekuiti pemilik juga berkurang. Okey, jadi debit dan kredit awak dua-dua berkurang. Okey, jadi awak akan dapatkan bentuk yang balance lah. Alright, sebab dua-dua berkurang. Okey, baiklah. Itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Jadi, tugasan untuk hari ini adalah cikgu minta untuk awak buat latihan minda 2.3 soalan nombor 3. Okey, jadi kalau awak tengok kat situ, dia ada 7 urus niaga. Okey, 7 urus niaga bermaksud dekat sini awak akan ada 7 urus niaga yang awak catat dekat dalam kotak ini. Okey, jadi cikgu minta untuk awak salin kotak sahaja. Soalan tak perlu. Okey, terus masukkan dekat dalam kotak inilah. Okey, alright. Untuk soalan ini, kalau awak tengok Encik Yusof ialah pemilik perniagaan. Baki aset dan liability adalah seperti berikut. Okey, dia ada baki. Maksudnya sebelum awak rekodkan urus niaga ni, awak kena rekodkan baki-bakinya. Okey, kalau contohnya perabot 4,800, awak kena tulis kat sini dulu 4,800. Okey, dan seterusnya lah sampai ikan belum bayar ni 1,810. Okey, so row yang pertama letak dulu baki-baki ni. Okey, selepas itu baru awak buat urus niaga yang ke-7 urus niaga ni di bawah baki-baki tersebut. Okey, alright, sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, boleh maklumkan pada cikgu, boleh WhatsApp cikgu. Okey, cikgu akan guide awak lah. Alright, so itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.